Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan Kak Saba dalam Seni Saba. Okey, hari ini Kak Saba akan kongsikan antara teknik asas cat air ataupun catan. Kali ini Kak Saba akan kongsikan bahan asas untuk melukis dengan menggunakan watercolour. Okey, ciri-ciri cat air. Cat air ni bersifat luksina dan lembut. Boleh dibuat legap juga sekiranya cat air dari tiub. Cat air akan tebal sekiranya disapu berlapis-lapis di permukaan kertas. Apa yang bahan-bahan yang kita perlukan? Yang pertama ialah cat air. Okey. Ada dua type cat air. Iaitu cat air dalam tiub. So kalau cat air dalam tiub ni dia punya tekstur dia lebih basah ataupun lebih lembap. Kalau dalam botol macam contoh watercolour bancuh ataupun half pence macam ni, dia tekstur dia adalah kering. So terpulang dekat kita sama ada kita nak gunakan cat air dalam tiub ataupun dalam yang macam bancuh tu ataupun half pence macam ni. Tapi bagi Kak Saba lebih suka menggunakan yang tiub ni sebab kita boleh letakkan berapa banyak yang kita perlukan sewaktu kita melukis tu, dan juga kita kurang menggunakan air. Okey, bahan asas yang kedua ialah kertas lukisan. Kat sini ramai yang tanya kat Kak Saba, kertas lukisan apa yang sesuai untuk watercolour. Dia sebenarnya terpulang pada kita. Kat sini Kak Saba nak ceritakan sikit apa yang Kak Saba tahu, iaitu berkenaan dengan tekstur kertas lukisan kita. Tekstur kertas lukisan kita ada macam-macam tekstur tau. Antara dia adalah kertas yang panas ataupun hot press watercolour paper. So kalau kita nak beli kertas lukisan, kalau macam yang ni dia akan dah siap bagi tahu kat kita. Kat sini kertas yang ni cold press ataupun medium surface. Kertas tekstur dia yang hot press watercolour paper ni dia ditekankan menggunakan penggelik logam untuk menghasilkan permukaan licin dan tekstur yang lebih baik. Ia sangat bagus untuk kerja media bercampur. Macam contoh kita nak campurkan watercolour dengan pen ataupun pensel warna ataupun macam pelbagai lagi lah. So, kertas untuk hot press dia sesuai apabila kita nak melukis seperti bunga, langit, kulit dan pakaian. Sebab kenapa? Sebab hot press dia punya tekstur agak licin. So dia macam sesuai ataupun dia lebih halus sebab dia berikan lebih tekanan pada paper tu. Okey, untuk kertas yang sejuk, tekstur kertas sejuk ataupun cold press watercolour paper macam yang Kak Saba selalu gunakan, kertas cold press watercolour paper ni memberikan tekstur yang lebih kasar. Dia kasar sikit daripada hot press tu. So bila kita melukis, dia macam bila kita sapukan tu, setengah cat tu akan melangkau lakapan tekstur. So tekstur tu menjadi kasar. Dia macam contoh kita akan ada tempat yang tinggal kosong. Cold press watercolour paper ni dia sesuai untuk kita lukis seperti tasik ataupun lautan. So kalau nak lukis macam bunga, langit, kulit apa tu pun sesuai juga. Boleh juga pakai cold press ni. Dia ikut pada kita punya keselesaan lah. Okey, yang ketiga adalah kertas yang kasar ataupun raw watercolour paper. Kertas ni Kak Saba tak pernah lagi cuba. Tapi kertas rough watercolour paper ni permukaan dia sangat kasar. So tidak sesuai untuk melukis banyak butiran. Tapi ia mewujudkan strok berus yang dapat memberikan banyak karakter dan emosi lukisan. Kemudian selepas kita cari dia punya tekstur pada kertas lukisan tu, kemudian kita akan pilih berat ataupun ketebalan. Selalu kalau untuk watercolour lah, lebih bersesuaian. Ini bagi pendapat Kak Saba. Selalu kalau untuk watercolour kita akan gunakan dari 160 GSM hingga 300 GSM. So lagi tebal GSM yang kita gunakan, lagi
cantik, akan jadi cantik lagi dia punya watercolour tu. Sebab bila kita melukis watercolour atas kertas yang nipis ataupun A4 paper yang biasa, air tu dia akan meresap lebih ke kertas tu lah kan. So kalau kita pakai yang GSM yang lebih tinggi, so watercolour tu ataupun cat air tu tak akan tembus sehingga ke belakang lah. Okey, yang ketiga bahan asas untuk melukis adalah berus. Okey, kat sini Kak Saba nak kongsikan berus yang normalnya kita akan ada berus bulat. Okey, ini berus bulat. Berus bulat ataupun round brush. Okey, dia berbentuk bulat. Bila berus bulat ni kita basahkan dia, dia akan menjadi di hujung dia akan menjadi tajam. Okey, kat sini kita boleh pelbagaikan. Dia ada function dia. So nanti Kak Saba akan kongsikan. Okey, kemudian kita ada berus rata. So berus rata dia lebih kepit lah. Dia macam ni. Okey, dia presskan dekat sini. So dia jadi rata ataupun flat brush. Okey, dia ada pelbagai jenis berus. Dia antaranya macam ni. Ini adalah berus kipas. Kalau kalau macam ni Kak Saba contoh antara beberapa contoh lah ya. Yang ni adalah round brush, tapi dia tak ada. Kalau macam ni round brush, dia hujung dia tajam. Tapi yang ni round brush juga, tapi hujung dia dia flat. Tapi dia agak serong sikit lah kalau korang perasan. Okey, macam-macam berus yang ada. Kita ada flat brush yang dia punya texture, dia punya bulu dia macam sengit sikit lah kan. Okey, yang ni sesuai untuk kita lukis bunga yang besar ataupun daun. Tapi terpulang juga sebenarnya ikut pada atas kreativiti masing-masing. Tapi yang paling selalu kita akan guna adalah berus bulat ataupun berus rata. Okey, bahan asas yang keempat ialah tempat membancuh warna ataupun palet. Okey, palet kita boleh gunakan macam-macam bentuk palet. Kalau dekat kedai memang macam-macam bentuk ada. So, ada yang jenis plastik ataupun jenis yang macam porselin macam ni lah. So, terpulang kat kita nak guna macam mana. Bahan asas yang kelima ialah bekas air. Okey, kat sini Kak Saba menyediakan 2 bekas air. Kenapa perlunya 2 bekas air? Okey, satu Kak Saba akan gunakan untuk cuci warna yang kotor ataupun warna yang lebih gelap. Lagi satu ni Kak Saba akan bersihkan berus untuk kita melukis ataupun warna yang cerah. So maknanya kalau untuk kita buatkan basah atas basah, so kita akan basahkan dulu kertas tu. So Kak Saba akan gunakan yang ni. Dan kalau warna putih ataupun warna kuning, Kak Saba akan gunakan air yang bersih. Kalau jangan campurkan dengan air yang dah kotor tu. Sebab kenapa? Nanti warna yang warna putih ataupun warna kuning yang ataupun warna cerah tu dia akan bercampur warna dengan warna yang gelap. So kita perlu menggunakan air yang bersih untuk warna yang cerah ataupun untuk kita melukis ataupun untuk kita mencuci berus tu. Okey, dekat sini Kak Saba akan tunjukkan contoh kenapa perlunya ada air bersih dan juga air yang kotor. Okey. Kalau contoh air yang kalau kita nak mewarna warna yang kuning. Ini air yang bersih kan? So kita ambil warna kuning. Okey, kemudian kita warnakan terus. So dia akan jadi warna tu nampak cantik kan? Okey. Berbeza pula kalau Kak Saba menggunakan air yang sudah kotor. Ni air yang kita dah campur dengan warna hitam, hijau, merah contohnya kan. Okey, air dia sudah kotor. Dah warna macam warna air tebu pun ada ni. Okey. Kemudian contoh kita ambil air dia ni, kita pergi campurkan dengan warna kuning. Okey. Nampak tak perbezaan dia? Nampak tak perbezaan dia?
Sekejap ya, Kak Saba tunjuk. Kalau korang nampak perbezaan, yang ni tadi Kak Saba menggunakan air yang bersih, dan yang ni Kak Saba menggunakan air yang sudah kotor ataupun air yang dah hitam. Kalau kita nak menggunakan, contoh kita nak gunakan warna hijau yang pekat. Okey, guna hijau yang pekat. Dia takkan, dia akan ada, tapi dia tak akan nampak sangat lah dia punya kotor air dia tu. So, itu pentingnya air yang bersih juga. Okey, bahan asas yang keenam ialah kain buruk ataupun tisu. Okey, Kak Saba selalu menggunakan tisu kalau korang ada kain buruk. Tapi pastikan kain buruk tu jangan ada yang kain buruk yang jenis yang bulu dia senang nak, bulu dia cabut-cabut tu kan. Elakkan menggunakan kain buruk yang ada banyak-banyak bulu-bulu yang tercabut tu. Sebab kenapa? Takut nanti bila kita lap-lapkan berus tu dengan air. Contoh kita lap dengan air. Kemudian kain buruk tu ada macam ada bulu-bulu dia yang tertanggal. Dia akan ikut melekat pada berus kita. So dia akan mengganggu lukisan kita lah. So Kak Saba lebih suka menggunakan tisu je. Sebab kenapa? Bila kita basahkan kat sini, kemudian kita basah tempat lain, kemudian bila kita dah lukis banyak-banyak dekat sini, dia akan kering semula kan. So kita boleh guna semula dekat tempat yang tu. Tapi kalau untuk warna cerah, elakkan kita gunakan tempat tu yang banyak kali lah. Okey, akhir sekali bahan asas yang diperlukan untuk melukis menggunakan watercolour adalah pensel, pemadam dan juga pembaris. Kenapa kita perlukan tiga-tiga ni? Untuk kita buat membuat lakaran awal untuk kita sebelum membuat kerja melukis dengan watercolour. So kita perlukan yang pensel, pembaris dan juga pemadam. Okey, itu saja untuk hari ini untuk teknik asas cat air, iaitu untuk bahan-bahan asas untuk melukis dengan menggunakan watercolour. Okey, semua dah faham ke? Okey, semua dah jelas. Nantikan lepas ni teknik asas cat air untuk part yang kedua. Harap dengan video ini dapat bagi manfaat ataupun pembelajaran sedikit untuk semua. Jumpa lagi di video akan datang dengan Kak Saba dalam Seni Saba. Assalamualaikum.